Assalamualaikum adik-adik semua. Selamat datang kembali kepada channel Ustazah Ija. Okay, informasi Islami untuk adik-adik semua. Dan insya-Allah hari ini kita akan belajar tajuk pelajaran 15 iaitu solat Jumaat Wadah Kesatuan, dan kita akan fokus kepada tajuk khutbah Jumaat. Jadi, jom kita belajar. Jadi di akhir pembelajaran ini, adik-adik akan dapat mengetahui maksud dan hukum khutbah Jumaat. Selain itu, adik dapat menjelaskan syarat, rukun dan perkara sunat khutbah Jumaat. Di samping itu, adik juga boleh menerangkan adab mendengar khutbah Jumaat dengan baik. Dan juga adik-adik dapat menyatakan amalan sunat hari Jumaat, di mana adab dan amalan sunat hari Jumaat ini dapat dilakukan secara istiqamah selepas ini, insya-Allah. Jadi saya pergi dulu pada maksud khutbah Jumaat. Apakah maksud khutbah Jumaat? Khutbah Jumaat ialah ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat tertentu. Okay. Jadi dekat sini saya highlightkan perkataan ucapan, khatib, solat Jumaat, peringatan. Ini untuk tips adik-adik menjawab nanti dalam peperiksaan. Adik-adik boleh hafal kata kunci. Okey, untuk memudahkan adik menjawab dengan baik nanti. Okey, apakah hukum mendengar khutbah Jumaat? Hukumnya wajib kerana ia juga termasuk dalam syarat sah solat Jumaat. Okey, di mana dalam syarat sah solat Jumaat, mendengar khutbah adalah perkara yang perlu dan wajib dilakukan oleh umat Islam yang melakukan menunaikan solat Jumaat. Okey, kita lihat pula syarat khutbah Jumaat. Okey adik-adik, syarat khutbah Jumaat kita bahagikan kepada dua. Pertama, kita akan fokus kepada khatib. Okey, siapakah khatib? Khatib ialah imam yang dilantik untuk membacakan khutbah pada setiap kali solat Jumaat. Okey, kemudian kita tengok pada khutbah. Khutbah, okey, tengok. Okey, ini adalah contoh teks khutbah dalam tulisan Jawi. Okey, di mana teks khutbah ni melalui Jabatan Agama Islam mengikut negeri masing-masing. Okey, dan juga boleh di-download di dalam website Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Adik-adik sendiri boleh tengok nanti ya. Okey. Seterusnya syarat khutbah Jumaat, kita fokus pada khatib dulu. Kita lihat dalam gambar ini adalah perwatakan khatib ketika menyampaikan khutbah. Okay. Yang pertama, apakah syaratnya? Khatib haruslah berdiri jika mampu. Kemudian, khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Sebagaimana kalau kita adik-adik nanti melakukan solat Jumaat, umat Islam apabila mana melakukan solat Jumaat, okey, hendaklah sebelum menunaikannya hendaklah mendengar dua khutbah. Okey, kemudian khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Kemudian rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, dan khatib hendaklah suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Okey, kita sambung pada syarat khutbah Jumaat di dalam khutbah. Okey, dalam khutbah, pastikan dalam khutbah itu hendaklah berturut-turut antara khutbah, iaitu khutbah pertama dengan khutbah kedua serta khutbah kedua dengan solat. Pastikan step ini ataupun langkah ini, rukun ini berturut-turut. Okey, dan yang kedua, rukun khutbah perlu didengari oleh 40 jemaah mastautin yang wajib solat Jumaat. Okey, adik-adik kita lihat pula rukun khutbah Jumaat. Okey, apakah rukun khutbah Jumaat? Okey, yang pertama, dalam khutbah tersebut, okey, khatib akan pertama sekali melakukan memuji Allah sekurang-kurangnya, Alhamdulillah.
Jadi dengan lafaz alhamdulillah itu adalah merupakan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Okey, kemudian khutbah Jumaat itu hendaklah adanya nasihat, okey, di mana nasihat itu agar umat Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib akan membaca sekurang-kurangnya satu ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah tadi. Okay. Dan kemudian berdoa untuk orang Islam pada khutbah yang kedua. Baiklah adik-adik, sekarang kita lihat contoh khutbah Jumaat. Okay, saya kongsikan bersama. Okey, ini adalah contoh khutbah Jumaat yang Ustazah ambil daripada internet melalui laman web Jabatan Agama Islam dan Persekutuan, di mana di situ dikongsikan kepada orang awam untuk melihat dan membaca khutbah, isi kandungannya yang merupakan nasihat dan pengajaran. Okey, jadi saya pergi satu persatu. Okay, pertama, dalam khutbah kita hendaklah harus pertama sekali memuji Allah sekurang-kurangnya alhamdulillah. Jadi dalam khutbah, contoh khutbah yang saya berikan ni ada di mana di sini ada perkataan alhamdulillah. Kemudian dipanjangkan lagi jika kita lihat bagaimana khatib membaca di dalam khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Jadi itu yang pertama dalam khutbah Jumaat. Okey, kemudian apakah yang kita kena highlight dalam isi kandungan khutbah? Okey, kita yang kedua ialah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di mana di sini sudah ada gariskan. Okey, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Jadi seakan itulah suara khatib berselawat, mengajak kita berselawat bersama semasa solat Jumaat. Okay, kemudian apa lagi dalam kandungan khutbah? Okay, pastikan ada nasihat supaya semua umat Islam dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi kat sini ya faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Seakan itulah khatib membicarakan tentang nasihat, berpesan-pesan kepada umat Islam supaya bertakwa. Okey, kemudian dalam khutbah pastikan diletakkan ayat suci Al-Quran. Okey, sekurang-kurangnya daripada dua khutbah tu ada satu ayat Al-Quran. Okey, di mana di sini kita kongsikan dalam teks ini ada ayat Quran di mana yang berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Sekurang-kurangnya satu ayat. Tapi dalam teks khutbah ni diberi dua ayat. Okay? Tak ada masalah. Okey. Okey adik-adik, selepas ayat Al-Quran dibaca, kemudian bermulalah khatib memberi nasihat, pengajaran demi pengajaran, sama ada isu semasa tentang umat Islam ataupun pesanan demi pesanan agar lebih membawa kepada umat Islam kepada kebaikan. Okey, di mana sampai akhir khutbah yang pertama. Okey, kemudian dalam khutbah yang kedua, okey, kita lihat. Okey, khutbah kedua, dalam teks khutbah yang kedua, khatib akan membacakan
doa untuk semua umat Islam. Okay, seterusnya kita pergi kepada adab mendengar khutbah. Okay. Dalam kita mendengar khutbah, kita harus juga menjaga adab sebagai umat Islam, di mana kita sebagaimana Rasulullah SAW sebaik-baik akhlak, kita juga umat Islam perlulah menjaga akhlak kita di mana-mana, apatah lagi pada hari Jumaat dan waktu itu adalah kita di dalam masjid. Jadi apakah adab tersebut? Yang pertama, kita hendaklah memberi fokus pada isi kandungan khutbah. Dengar, faham betul-betul. Dan insya-Allah jika kita niat, kita memang hendak dengar pesanan ataupun tazkirah, nasihat daripada imam tadi, insya-Allah Allah akan memberikan pertolongan dengan memudahkan fahaman kepada adik-adik tentang khutbah itu. Yang kedua, diam dan jangan bercakap-cakap, kerana hukum bercakap ketika khutbah sedang disampaikan adalah makruh dan boleh menghilangkan pahala solat kita. Jadi makruh kita bercakap-cakap ketika mendengar khutbah. Yang ketiga, janganlah tidur. Masa kita dengar khutbah, dengar betul-betul. Sebab kadang-kadang mungkin kita letih, tapi kita cuba lawan, sebab hanya sekali seminggu saja kita akan mendengar khutbah bersama-sama dengan umat Islam yang lain, iaitu pada hari Jumaat. Jadi sekiranya kita rasa mengantuk, cuba berpindah tempat lain. Tapi dengan syarat janganlah langgar orang lain dalam masjid tu. Menjaga adab juga dalam masjid. Yang keempat, kita hendaklah tidak melakukan perkara yang sia-sia. Contohnya masa kita dengar khutbah tu, kita main handphone kita. Kita tak off pun handphone kita. Sebaiknya bila kita hendak melakukan solat, kita off handphone kita, sebab kita hendak fokus pada ibadah kita kepada Allah SWT. Kita nak dapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Kita nak wujudkan keikhlasan tu dengan cara off handphone tu, letak jauh-jauh. Tapi kalau kita dah solat Jumaat tu, tak boleh letak jauh-jauh kan, nanti hilang pula. Jadi offkan saja dan tumpukan pada khutbah pada hari itu. Seterusnya kita lihat apakah amalan sunat pada hari Jumaat, yang di mana ia telah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, hendaklah memotong kuku dan misai, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian menggunting bulu ari-ari, mandi sunat, memakai pakaian terbaik serta berwangi-wangian, segera ke masjid dan menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Apabila adik-adik sampai ke masjid, cepat-cepat, jangan duduk lagi, solat sunat tahiyatul masjid dulu. Dan juga sewaktu khutbah telah sedang dibaca, adik juga boleh mengerjakan solat sunat. Yang seterusnya, perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW dan berdoa pada hari Jumaat. Dan seterusnya, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Di mana surah Al-Kahfi ni, untuk kita umat akhir zaman ni, kita perlu baca tiap-tiap hari Jumaat. Nak baca hari pun boleh, tapi sebaiknya pada hari Jumaat. Kerana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, bacalah surah Al-Kahfi kerana ia akan melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Di sini saya kongsikan dalil nakli daripada hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumaat, diam, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah lagha, iaitu melakukan perkara yang sia-sia. Jadi di sini hadis Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita jangan bercakap sewaktu solat khatib sedang membaca khutbah.
Okey, kerana kita sedang melakukan perkara yang sia-sia. Jadi Rasulullah dah beritahu dalam hadis, bila kita amalkan kita akan dapat pahala sunnah Rasulullah SAW. Dan itu adalah sebaik-baiknya adab ketika kita mendengar khutbah. Okey, apakah perkara sunat khutbah? Okay, jadi kita akan lihat pertama gambaran ketika khutbah sedang berlangsung di mana ada khatib, yang mana satu khatib. Itu ialah khatib yang di depan sekali, dan kemudian ada satu makmum. Okey, makmum di bawah. Okey, jadi kita akan lihat apakah perkara sunat untuk khatib dan makmum satu persatu. Okey, yang pertama khatib hendaklah berkhutbah di atas mimbar. Okey, jadi adik-adik tengok, mimbar ni ialah tempat yang tinggi, di mana khatib akan naik ke atasnya untuk menyampaikan khutbah. Okey, tak semestinya dalam keadaan rekaan yang cantik sebegini. Jika ada bajet lebih, sebuah masjid tu bolehlah melakukan mimbar yang secantik ini. Jadi jika tiada pun tak ada masalah. Ia adalah perkara sunat. Jadi sebaiknya kita adakan mimbar, iaitu tempat yang tinggi sedikit daripada makmum berada di bawah. Kemudian duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Jadi khatib tadi duduk di atas sekejap, duduk dulu, baru beliau bangun menyampaikan khutbah. Khatib hendaklah menghadapkan mukanya ke hadapan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, pandang direct kepada makmum, untuk menyampaikan khutbah. Dan kemudian khatib memberi salam setelah naik ke atas mimbar, dan menguatkan suara agar jemaah lebih daripada 40 orang tadi akan mendengar khutbah dengan penuh bersemangat. Jadi kita lihat khatib-khatib yang hebat, yang kita lihat semasa dalam TV secara live. Kita akan lihat bagaimana khatib cuba menyampaikan dengan cara yang terbaik agar semua umat Islam mendengar nasihat dan pengajaran buat semua. Kemudian khatib hendaklah memendekkan kedua-dua khutbah, yakni khutbah kedua khususnya hendaklah pendek daripada khutbah yang pertama, dan khatib hendaklah memegang tongkat di sebelah tangan kiri. Jadi kita lihat ni dapat pahala sunat, khatib memegang tongkat di sebelah tangan kirinya. Apakah perkara sunat kepada makmum? Yang pertama, makmum akan mendapat pahala sunat apabila mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib dengan baik, dan makmum apabila melaksanakan solat sunat secara ringkas saja ketika khatib sedang berkhutbah pun mendapat pahala sunat. Jadi di sini Ustazah nak kita cuba, adik-adik Ustazah sediakan soalan, 3 soalan. Kita cuba sama-sama jawab soalan berikut. Yang pertama, nyatakan 2 syarat khutbah Jumaat. Dalam melaksanakan khutbah Jumaat ada beberapa syarat yang kita kena ikut. Antaranya ialah khutbah mesti disampaikan sebelum solat Jumaat. Jawapan yang pertama. Yang kedua, rukun khutbah mestilah didengar oleh 40 jemaah sekurang-kurangnya yang bermaslahatin yang wajib solat Jumaat. Soalan yang kedua, jelaskan 2 rukun khutbah Jumaat. Tadi saya dah terangkan secara tertib bagaimana rukun dalam khutbah Jumaat itu yang kita dapat lihat melalui teks khutbah Jumaat tersebut. Yang pertama, hendaklah memuji Allah sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Dan yang kedua, hendaklah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Soalan yang ketiga, nyatakan 2 adab mendengar khutbah Jumaat. Apabila kita mendengar khutbah Jumaat, kita kena jaga adab kita sebagai umat Islam. Jadi apakah adabnya? Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dan juga tak tidur ketika mendengar khutbah. Sebenarnya bila kita mendengar khutbah Jumaat ni samalah macam kita kat sekolah kan. Kita dengar cikgu mengajar dengan baik, kita tak buat benda yang sia-sia, kita tak tidur. Jadi kita akan dapat isi daripada apa yang kita belajar. Sama juga dengan khutbah Jumaat. Jika kita fokus, kita akan dapat pengajaran, dapat pahala lagi, dapat memuhasabahkan diri, khususnya kepada semua masyarakat Islam.
Jadi Alhamdulillah habislah, tamatlah sudah topik kita pada hari ini, iaitu khutbah Jumaat. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada adik kerana sampai ke akhir video adik bersama dengan Ustazah Ija. Kita sama-sama belajar, kita sama sukses dalam peringkat Islam, insya-Allah. Okay, dan adik-adik sudi-sudikanlah like, subscribe dan share kepada kawan-kawan channel Ustazah Ija ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat, kita sama-sama mendapat pahala saham akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum dan jumpa lagi di video yang seterusnya.